sebelumnya ada tempat tu, sebelumnya parking tu dia buat berbayar, jalan tu 2 lane je, tapi tak ada jam sampai sekarang. Sebab apa? Orang masuk senang je. Sekarang ni sebab dia buat 2 lane, daripada jalan satu pergi ke dua, dua pergi satu. Maksudnya bila orang nak masuk parking tu, nak ambil duit, nak tukar duit, dia akan jadi lambat. Video tu nanti kita akan viralkan video masa diorang kutip duit. Maksud sekarang ni orang di situ nak masuk parking, kalau penuh ke tak penuh ke, masuk bayar. Maksudnya kalau keluar balik duit tak dapat, burn RM5. Di situ keuntungan tu diorang tu, tak payah cakap lah. Kalau pagi kita ni, contoh orang kagak kan, kalau dia buatnya tender, open tender, aku sendiri akan ambil lawan nak dapatkan tender agro farm dekat K-Farm tu. Maksudnya sekarang memang boleh buat duit. Tak kisah company mana. Maksudnya kalau dia open memang akan buat. Tapi aku lagi suka kalau PKCH. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam contoh PKCH ni jangan dipajak pada company lain. Maksudnya PKCH yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Pahang ni, dia wujudkan PKCH untuk cari dana, untuk cari duit, untuk buat perniagaan. Diorang patutnya buat sendiri, tak perlu adanya pihak ketiga pula. Sebab apa? Daripada majlis diorang dapat tanah tu, PKCH ni dapat, dia kena buat sendiri. Keuntungan tu dapat pada rakyat Pahang lagi banyak. Sebab apa? Kenapa diorang perlu sewa kepada orang lain, sedangkan diorang boleh dapat untung yang banyak? Itu aku tak faham tu. Kalau contoh dia ambil semua peniaga 2,000 sebulan, parking pun diorang buat sistem yang bagus, semua dapat duit. Ini bagi pada company lain tu sampaikan 5,000, 7,000 untuk bayar sebulan. Berapa persennya dia orang bayar PKCH? Tender tu kalau kita contoh kita ambil, kalau kata setahun ke sebulan kata 100,000, lebih dari itu dia boleh untung. Itu yang kadang tu kita tak faham ni, macam mana kerajaan JLC, kerajaan yang mana dia bertubuhkan JLC untuk buat duit, tapi dia orang tak nak buat duit. Itu sebab kalau kita tengok jabatan kerajaan ni, JLC banyak rugi sebab dia orang ni akan sewa pada orang tak bayar sewa. Itulah masalah dia. Teruskan. Orang nak kata JLC pun Alibaba juga. Bukan kata Alibaba kedai-kedai runcit yang kita duk jumpa apa. JLC pun Alibaba kan benda ni bagi dekat satu syarikat untuk orang kata apa. Kita tengok macam kita kira jadi macam itu. Kita ambil 100 biji lah. 1 biji kenderaan dia kutip RM5 sehari. Sebulan tak kurang 150,000. Tu kita baca 100 biji. Tapi yang masuk ni beratus-ratus biji. Dan dia punya mandatory dia, bila masuk parking tetap kena bayar RM5. Ada parking ke tak ada parking, kau keluar. Itu dia punya sistem dia. Yang ni orang kata dia kat situ, kat parking pun dia dah orang dah kaya-kaya. Belum lagi yang kutip-kutip sewa yang beribu-ribu. Dan saya dipahamkan yang balance 40 berapa gerai tu hanya 7 orang saja tokey yang berniaga di situ. Satu orang tak silap saya banyak kedai kat situ, tapi satu tokey lah. Tapi kita tahu lah jadi kan, kita dah tengok dah tokey dia mana satu, yang kontrol sat dia ada ke kiri, sat ke kanan, ke atas, ke bawah. Kita tengok orang yang sama juga. Kita tahu lah itu yang orang monopoli lah. Yalah. Betul. Azli kan, kalau kita tengok kan, dia orang ada yang daripada haters ni yang mana komen, dia orang tu dah ada kedai, dia orang tu dah berniaga luar. Contoh kita tengok dia kata Maksu lah, Sina Hijaz, ada kedai di luar lagi. Kedai di luar tu dia sewa untuk swasta, bukan daripada majlis. Tapi kita tengok dalam agro farm tu, dalam 48 kedai tu ada 7 owner. Maksud sekarang ni dalam tu dah ada satu kedai, bukannya seorang satu kedai. Sekarang tu ada 10 kedai, satu orang. Maksud sekarang ni mana yang jujur? Apa jujur? Sebab apa dia sewa dengan asal megat. Patut asal megat dia kena tengok mana orang yang dah ada lebih daripada satu, tak boleh bagi. Dia kena bagi satu owner. Gaji lain tak ada tu.
Ini Satu lain je. tu. Hai. Sarimba sudah naik. Naik pun sekadar Ah, itu dengar aku ni. cakap. Sila. Sebab line tak apa nak cantik ni sebenarnya. Sila. Betul. Yang pentingnya bukan ada sekarang ni bukan ada tangan-tangan gaib tau. Ada birokrasi dalam ni. Dia Tangan-tangan ada benda yang tak betul dia orang buat ni. Ada benda tak betul. Tangan. Itu kadang-kadang tu aku pun benda tu simple. Jadi merah, Ya. apa merah. Kita teruskan. Apa line tak ada si Zaidi ni? Line tak ada ni. Ha. Okay, teruskan. Ya, tiba-tiba senyap ni. Shoo. Malaikat lalu halau dulu lah. Teruskan. Itu yang kita tengok bila kita turun di lapangan hari tu, yang trip yang kedua tu, kita pun dapat info peniaga-peniaga yang dalam tu pemilik dah je 7 orang. Dan dalam 7 orang tu macam Zedi cakap, ada yang pegang 10, ada yang pegang 7 kedai, ada yang pegang belas-belas kedai. Tapi orang yang sama lah. Pasal tu dia orang tak berapa selesa dengan 35 orang ni. Mungkin dia orang nak buat empire dia orang sendiri. Jadi dia orang letakkan syarat yang bukan-bukan. Tapi orang kata dalam itulah apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, dia orang ni tak diberi tawaran. Bila tak diberi tawaran, celah mana dia orang nak bayar kat siapa pun tak tahu. Tiba-tiba LOD datang, ada seorang yang kena 59,000, 60,000, 61,000. Jadi kat situ pun kita dah nampak dia punya kebincangan dia orang antara pihak Majlis Daerah, PKCH dengan Mesas Asas Megat. Jadi kat situlah orang kata apa, dia punya kebincangan. Kita dah nampak benda ni dan kita pun dah terang beberapa kali. Itulah kita tengok, kita pun tak faham. Haters ataupun sebab-sebab tu pun masih lagi makngot, masih lagi batak, masih lagi tak faham apa yang kita duk cakap. Cuba nak cari celah-celah mana kita punya kelemahan ataupun kita punya point dia orang nak hentam kita balik. Yang ni yang kita geram. Tambah-tambah lagi panggil adun. Saya tengok VTT adun pelangai tu, macam budak-budak. Sepatutnya dia tak boleh buat macam tu. Kalau dia profesional lah. Kalau dia buat macam tu lagi, orang akan nampak keangkuhan, kebodohan. Konon-kononnya terpaling adun, terpaling esko dia. Jadi kita ni bukan siapa-siapa. Kita bukan orang kerajaan. Kita bukan ada kepentingan apa-apa pun. Kita hanya datang membantu dan kita mempertahankan hak rakyat. Diorang minta tolong. Ini daripada dulu lagi. Ini kita punya integriti, kita punya signature kita di sepelas. Selagi rakyat ditindas, selagi rakyat dizalimi, kami akan turun di hadapan bersama aktivis yang kita ada untuk mempertahankan apa isu pun. Tak kisahlah isu apa pun yang agak benda tu yang boleh dizalimi atau ditindas, kami bersama rakyat, kita bawa suara rakyat. Kita berdedah dah bongkar. Yang ni yang kita buat sekarang ni. Ya sahabat, teruskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala Tindakan wabarakatuh. selanjutnya. Apa tindakan selanjutnya sekarang ni? Apakah langkah-langkah selanjutnya? Adakah akan dibawa menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang? Ke macam mana? Bagi Sarimba cakap lah. Dia pun line tak ada tu, nampak betul-betul line dia. Adakah macam mana, ke arah tujunya perjuangan Kamala Harris ini? Tentang soalan yang gagak berita tu, saya rasa lebih ada kita dengar daripada penjelasan daripada Sarimba, Acik ataupun Zaidi yang ada dalam ni, kalau ada lah kan. Sebab kita tak tahu, sebab saya pun tak pergi gagak ni. Yang trip yang kali yang last ni saya tak pergi.
mungkin ada perbincangan yang kita tak tahu lah kan. Kalau ada perancangan situ. Tapi yang saya nampak agak, saya rasa pejabat istana akan call. Saya tak rasa lah. Saya akan call diorang ni. Tanya penjelasan ni. Terutamanya yang pegang portfolio exco tu akan. Yelah, kalau benda ni dah melibatkan melibatkan nama-nama besar sampai ke tahap menteri besar lah sebagainya yang besar-besar lah kan. Jadi benda ni hanya boleh diselesaikan dengan campur tangan sultan je lah. Itu je lah aku rasa yang terbaik. Yelah, dah melibatkan menteri besar, ini besar, tu besar, segalanya besar lah kan. Jadi sultan lah sebagai satu kingmaker untuk selesaikan masalah ni kan. Seperti yang kita sudah maklum, kalau ada penyelewengan di Cameron Highland, benda tu dah berlaku lama kan. Dah berlaku lama, dah jadi bersimpul sana bersimpul sini, dah jadi dah jadi kusut, dah jadi nak kena tanam sedalam-dalamnya sebab dah makan tahun. Permasalahan itu dah makan tahun kan. Jadi benda ni kena ada satu kingmaker kan, itu kuasa besar, kuasa eksklusif Sultan Pahang untuk turun campur tangan dan selesaikan masalah ni. Kan, sebab apa, Cameron Highland ni seperti kita sedia maklum, antara penyumbang antara bakul makanan, ibarat macam bakul makanan, bakul sayuran untuk pasaran di sekitar yang terutamanya di Lembah Kelang lah. Jadi punca sumber bakul sayur-sayuran ini dikuasai oleh warga-warga asing yang tak sepatutnya. Kan, mana ada Bangla boleh jadi tokek sayur. Jadi itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tak sepatutnya. Tak ada bangsa Bangla boleh jadi tukar sayur kat sana tu, tak ada. Rohingya ke tak ada. Indon ke apa semua tak ada kan. Jadi benda ni dah kena ni dah. Bangla. Saya setuju dengan Gagak tu sebab dia macam ni, apa pandangan yang saya orang kata daripada apa yang kita lihat, sebab saya tak bersama di lapangan. Jadi untuk nak mengulas berkenaan perkara tu secara terperinci, minta maaf memang saya tak tahu. Cuma apa daripada segi pendedahan yang kita buat hari ini, peniaga-peniaga ini seolah-olah mereka ini dimain ataupun cara untuk orang panggil mengusir peniaga dengan caranya meletakkan hantar LOD. Kawan ni dikenakan 59,000, kawan ni 60,000. Maksud kata peniaga-peniaga ini tidak akan mampu untuk menyelesaikan perkara itu. Walaupun kita kata mampu, tetapi tidak semuanya yang boleh menyelesaikan perkara ini. Jadi ini cara yang orang kata halus. Mereka boleh bagi satu pendedahan. Okey, mereka beritahu kepada pihak-pihak yang dikatakan syarikat-syarikat ni, beritahu kepada majlis mereka ni gagal melunaskan bulanan yang tertunggak. Sedangkan bulanan itu apa yang kita difaham pun tidak ada satu perjanjian, tidak ada satu orang kata defend kepada peniaga itu sendiri. Jadi perkara ini apa yang kita lihat dan apa yang kita nampak seolah-olah ada sesuatu perkara yang tak kena, dan saya pun bersetuju dengan Gagak, benda ni biar istana yang campur tangan supaya benda yang terkusut ibarat kata wayar yang berserabut itu dapat dirongkai, insya-Allah.